Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Firdaus Muzammil. Kembali lagi kita dalam segmen Paranormal Series. So pada kali ini aku nak share satu kisah seram yang telah dikongsi oleh seorang rakan FB aku. So kali ini aku nak memetik cerita pada FB, iaitu collection cerita seram ringkas. So untuk video kali ini aku nak cerita pengalaman sebuah keluarga ni diganggu oleh toyo selama 4 tahun. So tanpa berbahasa, mari kita mulakan. Aku pun rasa kedaya mencintai orang tu. So korang nak tahu siapa dia? Nama pemilik kisah ni aku bagi nama dia Rina. So kisah ini jadi ketika Rina berumur 13 tahun. So dia terima gangguan tu lebih kurang 4 tahun, dia tu kira 2013 hingga 2016. So nak dijadikan kita, kisah ni terjadi apabila setiap kali family dia simpan duit dalam rumah, duit tu akan hilang. So nak dijadikan kita pada masa tu hari raya. So hari raya, masa tu hari raya pertama pada tahun 2013 tu. So keluarga Rina ni biasalah, kalau kita kan masa-masa kecil, kita dan adik-adik kita, adik-adik beradik, kakak-kakak kita, bila balik dia beraya daripada rumah orang kan, kita akan kira duit raya macam biasa, siapa yang paling tinggi dapat duit raya tu kan. So macam tu ya, biasa kita masa kecil-kecil dulu kan, kita selalu battle dengan benda-benda macam tu. Jadi masa tu nak dijadikan cerita, masa hari raya pertama tu, duit ayah Rina tu hilang sebanyak 300. So bila terjadi macam tu, ayah Rina ni pun suruh lah bagi tahu kan. So tanya lah dekat anak-anak dia, korang ada ambil duit ayah tak? Dia tanya seorang-seorang anak dia kan. So dalam 5 orang adik-beradik dia tu, seorang je lelaki. So adik lelaki ni dia selalu lah kena M. Mungkin kau ada ambil duit ayah ke? Kakak dia yang nombor 4 tu tanya adik dia, mana ada aku ambil kan. Sebab biasa lah, kalau budak-budak lelaki ni dia selalu nakal. So sejak kejadian tu, orang pun tak kisah mungkin tercicing ke apa kan, husnuzon dia lah. Jadi keesokan harinya, duit mak dia pula hilang. So masa tu duit mak dia hilang lebih kurang dalam RM200. So agak terkejut lah kan bila terjadinya duit hilang tu. Jadi mak dia tanyalah balik dekat anak-anak dia kan, oi, korang ada ambil duit mak tak? Korang ada beradik ni ada ambil duit mak tak kan? Mak dia tanya macam tu kan. Jadi macam biasa, ada lelaki dia ni selalu kena tuduh lah, selalu dijadikan tu lah. Sebab dia bangsu kan, selalu dia jadi macam tu. So mak dia pun mula rasa pelik kan, kenapa duit boleh hilang kan. So hari seterusnya, hari yang ketiga, keesokan harinya, duit kakak dia pula hilang. Benda macam ni pelik lah. So diorang pun pelik, yang duit kecil-kecil tak hilang, duit RM5, RM1, RM10, RM5 tak hilang. Yang besarnya duit besar-besar, yang hilang dia duit besar-besar, duit RM100, RM50. So dia pelik lah, kenapa duit yang hilang tu duit yang besar-besar, duit kecil-kecil tak hilang. Kalau dia nak curi sekalipun kan, dia ambil lah sekali duit tu, kenapa perlu tinggal duit kecil-kecilan. So benda tu berlarutan selama 4 tahun. Jadi keesokan harinya, duit adik lelaki dia yang last tu pula hilang. Itu hilang sekali tu sebab dia ikat getah. Biasa kalau kita budak-budak kecil dulu, kalau nak nampak dia banyak, kita letak, kita ikat dengan getah. Jadi
benda tu berlarutan lah, sehingga kan ekonomi keluarga Rina ni jatuh lah. Ekonomi keluarga lah, bukan ekonomi negara. Jadi sejak itu Rina ni dia rasa tak pernah lah hidup susah kan. Masa selepas beberapa minggu berlalu kan, mak Rina ni pun tanyalah dekat jiran-jiran yang berdekatan dekat situ, korang ada kes hilang duit tak? Kalau kat rumah korang ada hilang duit tak? Kan? Bila dia jadi macam tu, mak dia terkejut lah. Jiran dia kata, mana ada kes hilang duit, kita orang okey je kat bah. So sejak benda hari tu, mak Rina ni cakap lah dekat ayah Rina, suruh cari ustaz dan jumpa rukiah kat rumah dorang. Jadi masa tu ayah dia busy, dia kata nantilah cari kan. Sebab masa tu ayah Rina ni masih lagi bekerja, habis busy. So dah dijadikan cerita dia, Masa tu kakak Rina ni dan adik-adik kakak-kakak dia yang atas-atas tu, Rina ni anak bertiga. Lebih kurang macam tu lah, 3 lebih 4 macam tu. Lebih 4. Ada satu masa tu kakak Rina ni lupa nak simpan duit dalam bank. Sejak kejadian tu kan, sejak kejadian hilang duit tu, family Rina ni decide lah untuk tak simpan duit besar-besar dalam purse, disebabkan dia tak nak berlaku kehilangan benda macam tu kan. Jadi ada satu hari tu kakak Rina ni lupa nak simpan duit dalam bank. Sebab masa tu mana ada online banking apa semua kan. So masa tu jam dah pukul 12 lebih, jadi bank pun dah tutup lah. Jadi bila bank tutup, dia lupa nak simpan, tak boleh nak simpan. Jadi mak Rina ni decide suruh kakak dia simpan duit tu dalam kereta. So keesokan harinya, bila dia check duit tu dah hilang tau. Yang peliknya, kalau duit tu simpan dekat luar rumah tak hilang, tapi bila simpan dalam rumah, duit tu hilang. So benda tu yang menjadi persoalan dalam keluarga diorang lah. Jadi sejak kejadian tu, mak dan ayah Rina ni ajaklah Rina dan family dia jumpa dekat dengan jumpa nenek Rina lah, mak kepada ayah dia kan. Jadi bila cerita apa yang terjadi dekat rumah tu, nenek dia bagilah 3 suggestion untuk kurangkan benda tu kan. Yang pertama, kena tabur kacang hijau dekat kawasan rumah, supaya kepercayaan orang dulu-dulu, bila benda tu nampak kan, sebab bila benda tu nampak kan, dia akan leka nak kutip kacang hijau tu. So method yang kedua, kena simpan duit dalam net, iaitu jaring lah. Kalau korang tahu lah, jaring dekat jaring, korang tahu jaring yang dekat sepatu ke, jaring kan. Yang method yang ketiga, simpan ikan puyuh. So mengikut kajian lah dulu lah, kepercayaan orang-orang dulu, bila kita simpan ikan puyuh dalam rumah ni, dia akan membatalkan segala perbuatan jahat manusia yang dihantar kepada pemilik ikan puyuh tu. Boleh dikatakan dia boleh membatal sihir ataupun benda-benda yang jahat yang akan terjadi dekat rumah tu. Itulah kepercayaan orang dulu-dulu lah. Jadi family dia ni decide untuk guna metod yang 2 dan 3. Yang first tu tadi, mak dia tak nak guna sebab yalah, cuba-cuba kan. Cuba kalau kau terbangun ke, kau nak pergi ke tandas ke, nak berak ke pagi-pagi kan, tengah malam, tiba-tiba dia tengah leka kutip benda tu, kau tu nampak dia tengah kutip, wish, berembang babe. Jadi benda tu diorang tak ambil. So diorang pun guna
style yang cara yang kedua dan cara yang ketiga tadi. So bila balik dia pada kampung nenek dia, ayah Rina ni pun prepare lah satu aquarium tempat letak ikan tu. Tempat letak ikan tu yang besar punya. Dia letak ikan puyuh tu, lepas tu dia simpan duit dalam net. So benda tu dah semakin berkurang. Bila letak je duit dalam net tu kan, tak hilang duit tu. So dah berminggu jugalah jadi macam tu kan. So sampai ke satu masa benda tu berulang. Dia seolah-olah macam tahu. Dia seolah-olah macam tahu kan. Bila diorang terjaga, ada yang terjaga lah, ada yang tidur lewat ke apa kan. Benda tu dah datang tau. Benda tu datang bila diorang ataupun family diorang ni lalai. Tu yang peliknya. Ayah Rina ni pun cerita lah dekat rakan office dia. Dia kata, weh, kat rumah aku ni ada banyak gangguan lah. Lepas tu kawan dia kata, tak apa, nanti aku tengok kan. Lepas seminggu 2 minggu macam tu, kawan ayah Rina ni pun datang lah dekat rumah. Bila datang dia dekat rumah, masuk dia pintu depan rumah Rina tu, kawan dia beritahu, oh, ada jiran baru ke dekat rumah ni? And so Mak Rina pun beritahu lah, mana ada jiran baru? Kalau dekat kawasan-kawasan ni memang tak ada orang baru lah. Jadi mungkin kalau seberang sana mungkin ada kot. So ayah Rina pun tak berapa percaya lah. Sebab bila kawan dia masuk rumah tu, dia bagi, oh, mungkin ada something yang kawan baru ke, dia macam teka terus tau. So mungkin ayah Rina tak berapa percaya lah. Sebab tak ada rukiah apa semua kan. So sejak kejadian tu, sekejap sebab diorang pun dah cuba method yang kedua ketiga tadi. Rumah tu okey sekejap. Sampai ke satu tahap, duit mak dan ayah Rina ni hilang balik. So bila dia jadi macam tu, sebab apa tau, diorang lalui benda kehilangan duit ni selama 4 tahun tau. Dari tahun 2013 hingga 2016. Kau gila tau. Kalau dia simpan duit dalam tu 500, setiap seorang 500, dalam 4 tahun kau rasa berpuluh ribu juga benda tu ambil kan. Kau gila. Lepas tu sejak kejadian tu, Mak Rina ni tak tahan lagi lah dengan kejadian macam tu. So Mak Rina ni pun decide lah, bincang lah dengan bapa Rina, iaitu suami dia. Dia bagi tahu, bang, apa kata abang cari ustaz bang? Saya dah tak tahan lah dengan benda jadi macam ni. So bila lepas dia bincang macam tu, ayah dia ni macam pun setujulah dengan apa yang dicadangkan oleh Mak Rina tu. Jadi selepas beberapa hari, ustaz tu pun datang rukiah kat setiap bilik, setiap rumah. Memang ada benda kan. Sebab dia ada nampak macam ada something lah dekat rumah tu. So ustaz tu pun bagi cadangan lah, kalau boleh setiap ahli keluarga kena banyakkan ibadat dekat rumah tu kan. So setiap hari diorang akan baca Yasin setiap hari Khamis. So masa tu Rina masih kecil lagi. So bila sebelum tidur dia mesti buka MP3 ayat suci Al-Quran. So masa tu memang rasa vibe lain lah. Bukan dari nak fikir dia panas ke dengan ayat tu, tak. Dia macam, ya, kalau kita, kau faham tak? Kalau kita kan, bila kita dengar situasi macam tu kan, kita mesti ingat tu, rumah dia ada masalah ke, apa jadi dengan rumah dia kan. So sejak kejadianku, sejak dengan kedatangan ustaz yang rukiah tu, ustaz tu cadangkanlah, perbanyakkanlah ibadat dalam rumah tu. Setiap hari kena baca Yasin, apa semua yang berkaitan dengan agama lah, untuk hidupkan balik, untuk buat benda tu jauh kan. So sampai sekarang, sejak benda tu diorang buat secara rutin, benda tu dah tak ganggu dah. Tapi persoalannya, sampai sekarang diorang tak tahu
Siapa yang hantar, kenapa boleh jadi macam tu, wallahualam. So itu saja untuk cerita seram kali ini. Kita akan jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Dan bagi korang yang baru jumpa channel ni, jangan lupa untuk tinggalkan button like, subscribe, share, komen dekat bawah untuk video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye bye.